Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang selamat dan sihat di rumah. Okey. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung dengan satu lagi topik karangan yang baru, iaitu karangan autobiografi. Apakah yang dimasukkan dengan karangan autobiografi ni ya? Autobiografi, okey. Okey, kita tengok. Karangan jenis ini biasanya memerlukan kamu membayangkan diri anda sebagai suatu benda secara terperinci. Okey kelas, macam ni. Kita nak cerita tentang diri kita, tapi kita bayangkan diri kita ni adalah satu benda. Benda tu boleh benda yang bernyawa ataupun benda yang tidak bernyawa. Contohnya, aku sepasang kasut. Okey, kita ceritakan tentang diri kita ni. Kita andaikan secara logik diri kita ni kasut. Apa tuan kita pakai kita, apa jenama kita. Okey, aku seutas jam tangan. Okey, kita boleh andaikan diri kita ni sebagai jam tangan. Bila maksudnya bila kita anggap diri kita ni satu benda, sama ada jam tangan ke, ataupun cermin mata ke, ataupun kasut, ataupun aku sebuah radio, kan? Apa saja yang kita anggap diri kita, kita kena ceritakan, kita kena guna macam aku sebuah jam tangan. Kita kena andaikan diri kita adalah benda tu. Bukannya jam tangan digunakan untuk, tak boleh. Kamu kena cerita aku digunakan untuk melihat melihat waktu, macam tu. Boleh faham? Okey? Aku digunakan untuk berjalan-jalan di luar rumah, kan? Ataupun kalau aku sepasang cermin mata, aku digunakan pada waktu panas ataupun semasa pergi bercuti. Okey, contoh. Okey. Jadi bila kita nak ceritakan tentang karangan autobiografi ni, kita kena mula daripada tempat asal kita. Okey, biasanya kalau macam benda yang tidak bernyawa ni, kamu kena ceritalah di mana dia dihasilkan. Contoh di kilang, ada nama dia. Contoh apa-apa saja. Kalau kasut, apa jenama kasut. Kalau payung, apa jenama payung. Kalau komputer, apa jenama komputer. Contoh Acer ke, HP ke. Lepas tu kalau aku sebuah handphone, apa jenama handphone tu. Kamu boleh tulislah apa-apa saja jenama handphone yang kamu tahu. Dilahirkan di mana, maksudnya hasilkan di mana, macam mana proses pembuatan, lepas tu dibungkus, kan. Seterusnya perjalanan. Kita kena cerita perjalanan dari kilang. Aku dibawa dari kilang ke tempat pameran yang terletak di mana. Namakan satu bandar lah, contoh. Lepas tu tuan kita akan beli kita. Contoh macam komputer ke, handphone ke. Jadi ada seorang pemilik ni akan beli kita. Okey. Lepas tu proses penggunaan dengan tuan baru, ya. Proses penggunaan ni maksudnya macam kita kena nyatakan tuan kita ni, orang yang membeli kita ni, gunakan kita dengan berhemah ke macam mana. Ada yang guna dengan lasak. Contoh kalau kasut sukan, dia akan guna dengan lasak. Kalau cermin mata, dia memang betul-betul jaga takut pecah. Okey, lepas tu daripada ni lah proses penggunaan dengan tuan baru ni sampai akhir ayat kita. Okey, seterusnya perasaan kita, sedih ke gembira. Kamu boleh nyatakan, saya sangat gembira kerana dapat berkhidmat dengan tuan saya. Lepas tu saya sangat sedih kerana saya telah dibuang ke dalam tong sampah. Kamu boleh nyatakan perasaan kamu. Dan juga tengok kat sini ditulis, boleh gunakan dialog untuk bercakap sesama rakan. Contoh kalau handphone dengan handphone, dia orang bolehlah sembang macam handphone Samsung, ada dialog pendek lah antara handphone Samsung dengan handphone Huawei contohnya. Okey, lepas tu kamu mesti paparkan nilai-nilai murni. Lagi satu yang kamu kena ingat, karangan autobiografi ialah karangan yang tidak berformat. Okey, maksudnya tak ada apa-apa format. Kamu kena mula dengan perenggan yang pertama, mula dari tepi garis terus. Lepas tu perenggan selang satu baris. Untuk perenggan yang kedua, perenggan pertama dengan kedua kena selang satu baris. Lepas tu perenggan kedua barulah kamu letak dua jari, mula tulis. Okey, masuk perenggan. Boleh faham? Boleh ya? Okey, seterusnya
Contoh tajuk karangan dia, aku sekaki payung, aku sepasang kasut. Mesti kena ada penjodoh bilangan. Kalau benda yang bernyawa, contohnya aku sebatang pokok, aku seekor gajah. Macam tu. Okey, boleh faham kelas? Okey. Seterusnya, cikgu harap kamu dah faham secara ringkas je cikgu nak cerita apa tu karangan autobiografi. Okey? Sekarang ni kerja kamu senang je. Cikgu akan bagi kamu satu contoh karangan. Kamu tukar perkataan dalam karangan tu. Cikgu bagi contoh, aku sebuah komputer. Kamu tukar perkataan komputer kepada aku sebuah telefon bimbit. Lepas tu apa yang kamu kena buat? Kalau kegunaan tu macam kamu rasa tak sesuai, kamu tukar kepada kegunaan telefon bimbit. Kalau kamu rasa sama je macam komputer pun kita boleh cari maklumat, telefon bimbit pun kita boleh cari maklumat kan. Kalau sama, kamu salin balik. Boleh faham? Okey, seterusnya gunakan, ingat pesan cikgu, gunakan pen biru atau hitam. Memanglah dekat sekolah kamu tak boleh guna pen hitam. Pen lah, sebarang pen tak boleh. Tapi untuk sekarang kita belajar dalam konsep PDPR ni, cikgu memang nak kamu gunakan pen biru atau hitam supaya tulisan kamu lebih jelas, supaya cikgu dapat tanda, cikgu dapat sema kesalahan ejaan kamu dalam karangan nanti ya. Dan pastikan bila ambil gambar nanti, ambil gambar dengan jelas. Kalau ambil gambar dekat hall ke apa, buka lampu siap-siap. Okey, baru ambil gambar. Okey, boleh. Itu saja. Cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu. Dan cikgu harapkan kamu juga boleh buat kerja cikgu dengan baik. Itu saja. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.